Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab lam yaj'al lahu iwaja. Salli wa nusallimu ala nabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hormati pengacara majlis, pengerusi dan seluruh jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam dan pegawai masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita sekarang ni berada di bulan Sya'ban, antara bulan yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi berdoa sepanjang Rejab dan Sya'ban, Allahumma barik Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berkati kami ini di bulan Rejab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan hadis-hadis menceritakan Nabi berpuasa di bulan Sya'ban begitu banyak sekali. Di isteri baginda menyebut bulan Ramadan lah Nabi puasa begitu banyak, seolah-olah macam Nabi tak tinggal puasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban ni dia pintu gerbang nak masuk Ramadan. Jadi Sya'ban masih ada kat kita. Di mudah-mudahan kita memanfaatkan kehadiran Sya'ban ni dengan berpuasa, puasa sunat, supaya kita mempunyai persiapan untuk menghadapi puasa di bulan Ramadan. Rajin-rajin bangkit malam, baca Quran, istighfar, berzikir dan sebagainya. Dan sekalian, mana kita tahu takut-takut kita ni salah seorang yang tersenarai, orang yang akan diambil oleh malakal maut sepanjang bulan tahun 2021. Dekat malakal maut tu, dia dah ada senarai tahun 2021 orang yang akan dimatikan. Kalaulah kita tersenarai tahun ni, dalam senarai itu kemungkinan besar bahawasanya mana Ramadan ni Ramadan terakhir untuk kita. Kemungkinan, wallahu alam. Kita pula macam-macam penyakit tu ada kan. Jadi kalau boleh kita nak jadikan Ramadan ni Ramadan terbaik dalam hidup kita lah, insya-Allah. Jadi malam ni kita dengar ayat Quran, pesanan-pesanan Nabi dan pesanan-pesanan ulama. Mudah-mudahan kita dapat menghidupkan Ramadan dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang kita maklum, Ramadan ni adalah satu bulan, satu hari yang disebut sebagai Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau berbetulan kita beribadat pada malam tu, maka ganjaran pahalanya seperti beribadat 1000 bulan, 83 tahun. Jadi untuk mendapatkan ni, tiap-tiap malam kita bangkit, tiap-tiap hari kita hidupkan Ramadan, insya-Allah. Kalau tiap-tiap hari kita hidupkan Ramadan, telah tentulah salah satunya akan terkena pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni bukan makna kata malam pelik dah. Masa saya duduk pondok dulu, tuan, pukul 4 pagi depa pukul kentung, tong. Pegang mic lagi tu, tuan-tuan bangkit cepat, Lailatul Qadar, dia kata. Kami pergelar kabut, pegang tasbih tak kena, ambil wudu tak kena, Lailatul Qadar. Habis-habis kuliah subuh di pondok, saya tanya, siapa yang jumpa Lailatul Qadar malam tadi? Dia kata dia. Macam mana hang tahu? Dia heret saya pergi pondok tu, pergi pondok dia.
Dia buat aku buat periuk. Dia kata, pasal buat periuk apa benda? Aku orang tahu, dia kata, malam tadi aku masak sayur sawi untuk makan sok. Mangkit pagi kita makan sok, buka periuk, tengok sayur keras. Letup khadar. Saya pun perhati, tengok kat pondok dia tu ada plastik agak-agak. Dia ingat tahun, dia pitup agak-agak keras sungguh lah sayur tu lah. Jadi bukan itu khadar, ni bukan makna malam tu jadi macam mana, tak tahu. Tapi malam tu kalau berbetulan kita ibadat, pahalanya digandakan oleh Allah Ta'ala seperti beribadat 83 tahun atau 1000 bulan. Jadi pokoknya pada malam ni, pada tahun ni, kita nak makna kata beribadat sebaik mungkin yang kita boleh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya memetik satu pandangan daripada seorang ulama Sufi, namanya Ma'ruf Al-Kharqi, seperti pada kitab Imam Ghazali yang bernama Minhajul Abidin. Kata Imam Ghazali, an Ma'ruf Al-Kharqi rahimahullah ta'ala annahu qala, daripada Ma'ruf Al-Kharqi. Ma'ruf Al-Kharqi ni tuan-tuan, dia ni orang Kristian, Nasara. Dia masuk Islam. Bila masuk Islam tuan-tuan, dia jadi seorang orang yang kuat, amat kuat beribadat. Dia tu ahli sufi. Bukan setakat dia hebat, yang menakjubkan tu dia boleh tarik bapa dia masuk Islam. Bapa dia ni ketua padri di Basrah. Ketua padri. Bayang kan, dia boleh tarik bapa dia tu, dia boleh tarik. Yang tu yang mengagumkan kita, kan? Mari kita dengar apa dia kata berkaitan dengan puasa. Dia kata, iza sumta, bila kamu berpuasa, fanzur alai syai'in tuftir, kamu amat-amati, perhati belik-belik sungguh-sungguh dengan apa kamu berbuka. Satu. Wa indaman tuftir, yang kedua, dengan siapa kamu berbuka. Dua. Yang ketiga, wa ta'ami man ta'kul, makanan siapa kamu makan. Berbuka puasa tu kamu makan makanan siapa. Pertama, min aisya'in tuftir, dengan apa kamu berbuka. Ma'indaman tuftir, dengan siapa kamu berbuka. Wa ta'ami man ta'kul, makanan siapa yang kamu makan. Itu cerita dia. Jadi bab makan ni tuan-tuan cukup penting ketika berbuka puasa. Kita buka puasa dengan makanan yang haram, puasa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Oh, banyak orang puasa dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia, melainkan dapat lapar dan dahaga. Kan? Jadi pastikan berbuka puasa dengan makanan yang halal. Nombor satu. Pasal apa perlu buka puasa makanan halal? InsyaAllah kita akan kupas mengikut pandangan ulama dan juga ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Wa indaman tuftir, dengan siapa kamu berbuka. Itu satu pasal pula. Tengok orang tuan-tuan, bila dia buka puasa, dia tak mau buka di masjid, dia buka di rumah. Tanya pasal apa tak buka masjid? Payah Ustaz, dia kata pergi masjid, dia perut parti saya makan. Makan di rumah boleh makan banyak sikit, kan? Pasal Ramadan, dia bukan puasa, dia pasal Ramadan. Bukan puasa Ramadan, pasal Ramadan. Rembiang sampai tak tulis tangan. Buka puasa dia tiba sungguh. Bihun sup, laksa, cakotiau. Lah dia tunang ayat nyok 1 jam. Senak perut tu. Orang duk katuk kentur dah, masuk waktu isya orang azan, dia tak bergerak lagi. Bini dia kata, bang, terawih lu, cepatlah sikit. Biar lu, cakap pun tak larat lah. Tak lagi tuan-tuan, dia main mengeret, main duduk belakang. Kena pula malam tu imam anak muda hafal Quran. Allah, dia duduk belakang, dia maki tu imam. Orang jadah tu imam baca panjang-panjang pun tak apa. Dia tak dapat kemanisan.
ibadat di bulan Ramadan. Pasal kita nak tahu buka puasa. Kalau kita buka puasa dengan orang kuat makan, takut-takut kita pun makan banyak macam dia. Bukan setakat kita kena pastikan makanan tu halal, jangan makan banyak. Kalau tuan-tuan nak dapat kekuatan ibadat di panjang Ramadan, makan jangan banyak, makan macam biasa cukup. Jangan makan berlebih-lebihan. Tuan-tuan akan hilang kekuatan untuk bangkit sembahyang, buat ibadat. Yang ketiga, wa ta'ami man ta'kul. Bab makan juga. Makanan siapa yang kamu makan? Tuan-tuan sekalian, orang memanglah bulan Ramadan ni pakat berlumba-lumba nak jamu orang buka puasa. Kadang-kadang dia tak perhati makanan dia bawa pergi buka puasa tu. Kadang-kadang dia ambil makanan-makanan yang diproses oleh orang bukan Islam. Saya minta maaf lah tuan-tuan. Mi kuning tu, kalau orang Cina buat, jangan duk kira, jangan duk hampir. Saya ada bukti tuan. Mi kuning tu tuan-tuan, Allah, dia buah minyak babi. Betul tuan-tuan. Orang tanya saya, mana ustaz tahu dah? Aku ustaz, aku tahulah. Saya nak cerita tuan-tuan. Ketika tu saya duduk Pulau Pangkok. Datanglah seorang pemuda Cina jumpa saya. Umur dia 20-an. Dia mai jumpa saya, merayu kat saya. Dia tunjuk kad dia. Dia dah masuk Islam. Di Islam kali Masjid Agama Islam Perak. Keluarga dia buang dia. Dia tak tahu nak pergi mana, dia kata. Minta tumpang kat saya. Dia kata tak apa, mai duduk markas. Saya bawa dia duduk markas. Saya bagi bilik dia satu. Saya letak dia periuk nasi. Semua alat masak makan semua cukup. Saya siap ikan dia, ikan kering lah, sardin dan telur. Semua serba siap. Saya panggil ustaz pula mengajak dia fardu ain. Satu hari saya tanya dia, saya kata, hang ni masa belum Islam dulu hang kerja apa? Dia kata dia kerja buat mi kuning tu. Bapak saya ustaz toke mi di Lahad Ipoh. Saya kerja dengan dia. Oh macam tu hang pandai lah buat mi. Oh memang boleh, dia kata. Hang ajak aku boleh tak cara-cara buat mi? Boleh. Dia suruhlah saya beli tu mesin kayu tu, mesin mi yang kayu. Saya belilah, masa tu harga RM25 lah. Lepas tu tuan buatlah 2 kilo tepung, dapat 5 kilo mi. Lepas tu dia kata kat saya, ustaz, mi kita ni tahan 2 hari ya ustaz, tak boleh tahan lama. Tak apalah ustaz, 5 kilo ni 2 hari apa, hari ni makan habis. Saya kata pasal apa pula mi kita buat tahan 2 hari? Ni mi di kedai tu boleh tahan sampai 2 minggu. Depa buh minyak babi ustaz. Takkan lah kot, saya kata. Takkan kot apa saya yang buh. Ni tangan saya yang buh, dia kata. Saya kata macam mana kita nak buktikan mi ni ada minyak babi? Senang aja ustaz. Ustaz bawa mi ni pergi makmal. Kalau di Pulau Pinang ni ada kap, Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Ambil mi tu bagi dia cek, ada tak DNA babi? Mesti ada punya ustaz. Tapi yang paling mudah senang. Ustaz beli mi, ustaz simpan 10 hari ke, seminggu ke, 2 minggu ke, simpan. Ustaz tengok basi tak basi. Memang tak basi, dia kata. Tapi ustaz tarik ni orat mi, tarik bagi putih. Tarik bagi putih, ustaz tengok di tengah dia belendiak ke tak? Tengah-tengah mi tu memang belendiak. Di luar tak belendiak. Tengah-tengah mi tu belendiak. Ustaz tahu tak pasal apa dia belendiak? Dia dah basi ustaz. Yang luar tak basi, dia percik minyak babi, gawe. Minyak babi campur minyak masak, gawe dengan mi. Luar kena minyak tu tak basi. Dalam tu basi lah pasal tak kena minyak. Saya hurut dada tuan-tuan. Dalam dada aku ni berapa kilo dah minyak babi. Yang tu yang hafal Quran tak dapat tu. Kuliah pun bayar. La a'budu ma ta'bud a'bud. Aku dihukum tak baik. Betul tuan-tuan. 90% makanan yang kita makan diproses orang bukan Islam, tak ada jaminan halal tuan-tuan. Tuan-tuan semua dengar kata-kata kan, makanan daging import, yang daging import bangkai lah, yang dia pecok jakim lah apa lah macam-macam. 40 tahun dah kita makan bangkai. Kita pergi kedai nak makan sup ekor, makan apa je? Sup ekor. Sup ekor apa? Bukan ekor lembu, ekor kangaroo.
Baru ni tuan-tuan sekalian, berapa kontena ayam dibawa masuk daripada Thailand yang tak disembelih. Saya tengok dalam Facebook, ada akaun tu beli satu pasar raya, tengkok bukan hiri depan ni, hiri belakang ni. Sebab tu tuan-tuan, sampai masa dan ketikanya kita akan berhati-hati. Nabi SAW bila menceritakan tuan-tuan fitnah-fitnah akhir zaman, antara Nabi pesan, Nabi kata, khuz ma tu'rifu dak ma tunkiru. Ambil yang kamu kenal, yang kamu nampak jelas, tahu kata dia halal, ambil yang tu. Dak ma tunkiru, tolak yang kamu tak kenal. Ikut hukum fiqh tuan-tuan, tak terbukti halal dia, tak terbukti haram, dia kan halal. Kan? Kalau kita makna kata benda kita tak tahu haram ke halal, syubhat. Kalau makna kata jelas benda tu haram, baru haram. Tak jelas haram, dikira halal. Tapi akhir zaman ni kena pastikan betul-betul. Mi, tuan-tuan di Pinang pun ada syarikat-syarikat yang buat mi sendiri, orang Islam kita. Mi tu apa nama, tauhu tu apa nama ni, apa nama bihun, semua ni pastikan yang memproseskannya orang-orang Islam. Kalau tuan fikir tengok kelang mi dia apa berkelewang anjing tuan, berkelewang. Saya nak kata tu ikan bilih, ikan mengayak. Sini panggil bilih ikan mengayak. Bilih, tempat saya panggil ikan mengayak. Bila tengok mengayak bola pangkok, jemuk atas pelantak tu, Allah, anjing dia latam. Bukan sakat dia latam, dia angkat kaki, dia kencing. Apa makan? Aku tak tahu nak buat lah tuan-tuan sekalian. Lepas tu kita sokong BMF, gerakan daripada makna kata Persatuan Pengguna Islam Malaysia, menggerakkan makna kata beli makanan ataupun makanan-makanan yang diproses oleh orang Islam, produk orang Islam, bagaimana melepaskan diri kita daripada makna kata makanan-makanan yang haram dan juga syubhat, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, ada 3 benda yang dipesan tuan-tuan sekalian oleh Ma'ruf Al-Khalqi. Dia pesan, iza sumta, bila kamu puasa, wanzur ala isyai'in tuftir, amat-amati atas apakah kamu berbuka. Yang pertama, kita pastikan makanan kita yang kita berbuka itu makanan yang halal. Yang kedua, pastikan makanan halal yang kita makan itu tidak berlebih-lebihan. Jangan makan banyak. Kenapa perlu makan benda yang halal? Kenapa kita perlu menolak makanan yang haram? Nabi SAW bersabda tuan-tuan, halaluha hisabun wa haramuha azabun. Kita makan yang halal akan dihisab oleh Allah, kecuali kita makan untuk buat ibadat. Yang tu Tuhan tak kira. Makan berlebih-lebihan, bersedap-sedapan, bukan tujuan untuk buat ibadat, Tuhan akan hisab. Wa haramuha azabun, makanan yang haram akan diazab oleh Allah Ta'ala besok di akhirat. Itu kata Nabi. Mana buktinya? Iaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, dallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ir. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, makan harta anak yatim cara zalim, ambil cara tak betul. Kan? Kita ada adik kita kecil lagi, pak kita tinggal harta, kita abang kena jaga harta adik kita ni. Kita makan harta adik kita, anak yatim, makan cara zalim. Kalau tak zalim tak apa, kita ambil harta dia, duit dia, harta dia untuk dia mengaji ke, beli pakaian dia tu tak apa. Ambil cara zalim harta anak yatim, zulman, cara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya dia telah makan, makna kata dalam perut api neraka, dan perut dia ni dia makan api neraka.
Makna kata makan harta anak yatim atau makan apa saja secara haram, neraka lah bahan makan dia besok di api neraka, dan neraka Allah Ta'ala. Wa sayaslawna sa'ira, kelak dia akan dicampurkan ke dalam api neraka Jahannam yang bernama neraka sa'ir. Makan harta benda yang haram tak boleh, dilarang sangat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan haram ni macam mana? Pertama, zat dia tu haram. Diri makanan tu sendiri haram. Makan bangkai haram. Kadang-kadang kita makan benda tu tak haram, tapi kita cara dapat haram. Tuan sekalian, orang makan binatang memang dia sembelih, dia pas sembelih lembu. Lembu dia pas sembelih nak makan, tapi lembu tu dia pas curi. Curi sembelih tu elok dah, tapi curi yang tak penting tu haram juga. Ada macam tu pun tuan. Ada cara pendapatan dia tak betul, sumber pendapatan dia haram. Ada setengah tuan-tuan, cara proses tak betul. Kita nak contoh mudah, benda yang selalu berlaku di hadapan kita. Tuan-tuan pernah tak beli pi ladang orang ternak ayam telur? Saya selalu saya pergi beli telur ayam untuk pelajar-pelajar saya di pondok saya. Kan, kalau kita beli di ladang tu murah lah sikit. Kata beli banyak-banyak sampai satu van tu, banyak juga 200-300 kat lari dah tu. Tuan-tuan pilih tengok sendiri. Di ladang ternakan ayam telur tuan, telur ada dua macam. Satu dia panggil telur cuci, satu telur tak cuci. Telur yang ambil daripada ladang tu, dia lungguk tu, tu tak cuci, berselumih taik. Berselumih taik. Yang cuci macam mana? Yang cuci ni ada macam tola kecil, macam sapu tangan. Ni cawan dia besar ni, saya tengok ni besar ni. Besar ni. Dia celup sikit, dia raih. Bukan dia basuh, dia raih saja. Dia basuh, telur tu akan rosak. Memang dia tak basuh. Telur ayam ni memang tak basuh. Kulit dia memang betik. Telur ayam tu kulit dia teik. Najis ada dua macam tuan. Yang pertama najis aini. Najis aini ni, ain itu, taik tu nampak. Nampak warna, rasa dan bau. Nampak taik tu dipanggil najis aini. Taik najis mutawassithah. Tidak. Satu lagi namanya najis hukmi. Najis hukmi ni dia kita tak nampak dia, tapi tempat macam kata anak kita kencing atas lantai, nampak ayat kencing, itu nama najis aini. Kita tak basuh, lepas tu kena matahari dia kering. Najis tu tak nampak, tapi tempat tu tetap bernajis pasal tak basuh. Najis tu nama najis hukmi. Tuan-tuan faham? Telur ni najis tak nampak sebab dia kering. Telur tu lekang lah apalah, najis dia tetap ada. Nama najis tu najis hukmi. Kita nak buka puasa, kita suka makan roti canai telur. Pergi kedai, roti canai telur satu, baik. Dia kata, baik. Dia buat apa? Dia ambil tepung, dia baling, dia tenyek, tangan berminyak, tak lagi dia pegang telur. Telur yang tak basuh hari ni, dia cekik, kok, lepas tu dia tenyek. Tangan dia bertaik dah tuan-tuan. Apa buka puasa, roti canai taik. Betul ya tuan-tuan, ini realiti. Pasti kalau tuan-tuan buat roti canai, basuh telur tu, basuh, cuci. Muslimat pun buat apa bihun, buat masukkan telur dalam mi goreng kah, bihun goreng kah, nasi goreng kah, basuh telur tu, jangan tak basuh. Kalau tak basuh, terdedah pada najis lah tuan-tuan. Jadi tu yang aku heran, bahawa kalau aku ni duduk Ramadan dulu dengan Ramadan lah serupa aja. Antaranya kita makan tak berhati-hati dalam makanan tu. Itu dia. Nabi SAW menyebut, qalu lahmin nabata min suhutin
Makna kata tiap-tiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, fannaru aula bih, maka nerakalah makna kita kata lebih aula bagi dia, lebih utama. Quran berlarang kita makan yang haram, makna kata hadis berlarang kita makan haram. Dan ada hadis menyatakan siapa buka puasa dengan makanan yang haram, maka puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tak beri kesalahan apa-apa. Kedua, kenapa kita perlu pastikan buka puasa ni makanan haram halal? Kerana tuan-tuan, dengan makan makanan yang halal sajalah kita boleh buat amal soleh. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Allah berfirman, wahai rasul-rasul, kulu minat tayyibat, makan oleh kamu yang halal, yang baik-baik, yang halal. Wa'malu salihah, kerjakanlah amal soleh. Imam Ghazali ketika menguraikan ayat ni, dia kata ayat ni ada dua perintah Allah. Kulu ni fi'il amar. Kul, makan oleh kamu. Kalau kulu, makan oleh kamu semua. Minat tayyibat, daripada yang halal-halal. Perintah Allah pertama, makan yang halal. Perintah kedua, wa'malu salihah. Wa'malu ni i'mal, beramallah kamu semua dengan amalan yang soleh. Allah dulu kan makan halal, suruh kita makan halal, kemudian baru Allah suruh kita buat amal soleh. Bangkit malam ke, baca Quran ke, tahajud ke, makan halal dulu. Ketika menguraikan ayat ini, Al-Imam Ghazali kata, dengan makan dengan makanan yang halal sajalah kita boleh buat amal soleh. Makan yang haram tak mampu buat amal soleh. Sebab makanan tu benih bagi amal. Tuan-tuan tanam benih apa abang mah? Benih durian, tumbuh pokok apa? Pokok durian. Buah durian. Kalau tanam pokok muktan, biji muktan, tumbuh pokok apa? Pokok muktan. Buah dia muktan. Makan yang halal, maka dia akan tumbuh amal soleh. Makan yang haram, tu yang duk merapu. Kena pastikan tuan-tuan, benda ni cukup penting. Orang beriman, dia pastikan sungguh-sungguh dia berbuka puasa dengan makanan yang halal. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian ambil berat. Muslimat pun dia kena jagalah. Kita kadang duduk kampung ni tuan-tuan, masa tomeh tu, masa itulah baru nak pergi cari daun karapoleh. Tomeh tu gulai tu dah berasap dah. Hang pergi cepat-cepat pergi ambil daun karapoleh. Orang sebelah rumah tak minta pergi getu orang punya. Lepas tu buka puasa, karapoleh haram. Karapoleh lagi tu apa nama apa yang tu yang berwangi tu apa? Daun pandan. Benda tu orang kecil tapi kena ambil perhatian. Kena ambil kira. Sebab ni kita nak buka puasa ni. Nak buka puasa. Itu dia. Itu satu. Yang kedua, kita bukan setakat tuan-tuan sekalian memastikan bahawasanya kita buka puasa dengan yang halal, pastikan pula makanan halal kita tu jangan makan banyak sangat. Tuan-tuan, kalau mesin basuh lepas sumbat kain baju, dia boleh 5 kilo hampa sumbat 10 kilo, mampu mesin basuh tu. Sumbat, dia balas dendam tuan-tuan. Aku pagi tadi tak makan, tengah hari tak makan, petang tak makan, buka puasa kadar semua. Dia kampung semua habis tuan-tuan. Buka puasa macam makan biasa-biasa saja. Tapi janganlah terlampau kedekut pula. Orang tua bila dia buka puasa, tok guru pesan makan buah kurma sebiji, ayak cawan. Dia masak cucuk kodok. Masak cucuk kodok dia simpan dalam almari. Tengah-tengah sembahyang dia dengar cucuk kodok dia, ada cucu dia ambil. Sembahyang pun tak khusyuk. Makanlah dulu cucuk kodok tu tak apa. Bukan tak boleh pula. Jadi makna jangan makan banyak. Tu saja cerita dia. Kenapa kita dilarang untuk mengambil makanan yang banyak walaupun halal dalam kita makan ni? Kerana ada beberapa sebab. Imam Ghazali bagi 10 sebab.
Saya malam ni kalau sempat nak sebut 5 aja. Bagi orang beriman tuan-tuan, satu pun dah cukup dah alasan. Satu pun dah cukup dah. Tak payahlah sampai 5, 10. Tak apa kita baca 5 malam ni. Yang pertama, dengan kita makan banyak tuan-tuan, minum banyak, hati mati. Jadi tuan-tuan, yang kita nak buat ibadat ni, hati kita terang. Nampak kelebihan Ramadan, kan? Nampak kehebatan Ramadan, pahala yang Tuhan nak bagi, syurga, nikmat, semua ni nampak dengan mata hati. Bila kita makan banyak, hati mati. Bila hati mati, tak nampak tuan-tuan. Ni macam lah ni tuan-tuan, umur dah 95, kan? 95 ni kita tak lama lagi kita nak mati. Yang kita hadapi apa? Kubur. Apa ada dalam kubur? Nabi kata al-khabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur ni dia boleh merupakan satu taman pertaman syurga atau satu jurang daripada jurang neraka. Ada orang kubur dia dapat nikmat dalam kubur, bau harum. Ada orang kena seksa dalam kubur. Tuan-tuan tengok dengan mata kepala, tuan-tuan tak nampak. Kubur tu nikmat ke, maka azab ke, tuan-tuan tak nampak. Tapi tuan-tuan boleh nampak dengan mata hati. Kalau mata hati mati, hati mati nak nampak apa? Jadi tuan-tuan nak menghidupkan malam-malam Ramadan, kita memerlukan hati yang cukup terang, hati yang hidup. Dengan makan banyak, Nabi kata boleh mati hati. Seperti mana sabda Nabi SAW, la tumitul qalba bikasratit ta'am wasyarab fa innal qalba kazar'i yamutu iza kasura alaihal ma. Jangan kamu matikan hati kamu dengan banyak makan, banyak minum. La tumitul qalba bikasratit ta'am wasyarab. Jangan matikan hati kamu dengan banyak makan, banyak minum. Tuan-tuan tahu hati mati? Tahu tak apa kata hati mati? Dia naik tuan-tuan, dia naik motor. Motor ada tayar 2, dia naik 1. Dia angkat tayar depan. Lepas tu tutup lampu. Malam-malam tutup lampu. Pergi langgak bus stand. Bang, tergedik-gedik orang bawa pergi hospital. Keluar hospital, duduk dalam seminggu di hospital, keluar balik rumah. Saya pun berziarah dia. Macam mana cerita ni? Tak tahu lah Ustaz. Dia kata keluar hospital ni, tengok tangan saya ni serit. Dia kata makin kecil, makin kecut, makin kecut. Pak saya kata arwah pak saya dulu jadi macam tu juga. Saya demah dia dengan apa? Tungku orang beranak kan. Demah. Darah tu hidup balik. Jadi hidup balik tu. Cuba hang demah tengok. Pokok mau hidup balik. Dia pun tak apalah. Saya pun balik. Dia suruh isteri dia bakar tungku. Tungku orang duduk tekan perut tu, orang beranak tu. Tungku pun panas. Isteri dia bagi kat dia. Dia ambil, dia buah atas tangan tuan. Dia tidur. Dia lena. Sedap-sedap bau hangit. Woi! Siapa bakar daging ha? Daging apa? Daging dia hangit. Tangan dia hangit, terbakar, tak terasa. Pasal apa? Tangan dah mati. Sarap dia dah mati. Dah sarap mati, tak berfungsi. Tangan ni kena panas, tak rasa apa. Begitulah ibarat hati. Hati yang mati, dia tak rasa apa-apa. Syekh Ibn Atta sebut kata hikam, tanda hati mati. Tak terkejut bila buat maksiat. Tak rasa rugi bila meninggalkan taat. Hayya 'alas salah, orang panggil semayang, dia tak pergi jemaah, tak rasa apa-apa. Nabi kata tak, semayang berjemaah ni 27 kali ganda daripada semayang seorang. Dia biasa dengar tak? Pasal apa orang panggil semayang dia tak pergi? Hatinya dah mati. Dunia hidup. Tuan-tuan, kita pergi supermarket, nak beli apa? Minyak masak saji. Encik silap awak tuan ni yang duk jaga kedai supermarket tu. Kalau Encik mai kemarin, minyak saji ni harga RM20. Encik mai hari ni kena RM27.
Allah, ruginya aku. Kalau aku main kemarin pun tak apa, untung RM7. Itu bab dunia. Nabi kata semayang seorang di rumah satu, semayang berjemaah 27. Tak rasa apa pun. Tak rasa apa rugi. Rugi 27 dia tinggal itu tak rasa rugi. Itu hati dah mati. Tanda hati mati, tak rasa rugi ketika meninggalkan taat, tak rasa terkejut bila buat maksiat. Itu tanda alamat hati mati itu. Nabi kata jangan matikan hati kamu bikasratit ta'am wasyarab, dengan banyak makan, banyak minum. Fa innal qalba kazar'i, sesungguhnya hati itu laksana tumbuh-tumbuhan, yamutu iza kasura alaihal ma, maka dia berpokok tu boleh mati bila banyak sangat air. Ada belah sawit tak? Belah pokok sawit, kelapa sawit. Tuan-tuan sekalian, di tempat saya tu dekat Batu Ampak tu ada satu kampung nama Padang Serai. Situ tuan-tuan ayak temenu, orang panggil ayak temenu. Tahu ayak temenu? Bila mai banjir, dia masuk boleh kampung tu, nak keluar tak reti. Bertakut berbulan-bulan. Situ banyak sawit. Sawit tenggelam 2 bulan, 3 bulan tenggelam, sawit pun mampu. Begitulah Nabi ibaratkan hati kita boleh mati dengan sebab banyak makan, banyak minum. Macam pokok mati dengan sebab banyak air. Siapa kata? Nabi kata. Betul ya lah. Bila hati mati, apalah nak nampak Lailatul Qadar, apalah kita nak menghargai sembahyang-sembahyang sunat, ibadat-ibadat sunat. Tuan-tuan, malam-malam Ramadan tuan-tuan, Masya Allah, Tuhan turun ke langit dunia ni tiap-tiap malam. Yanzilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir. Turun Allah Ta'ala ke langit dunia ni sampai 1/3 akhir malam, 3, 4, 5 pagi Allah turun. Allah turun maknanya pintu langit terbuka luas, rahmat Allah mencurah-curah. Fayaqul, Allah berfirman, may yad'uni fastajiba lahu, siapa antara kamu nak berdoa, berdoa aku nak makbul. Wa may yas'aluni fa'utiyahu, siapa nak minta, minta aku nak bagi. Wa may yastaghfiruni fastaghfir lahu, siapa nak minta ampun, minta ampun, aku nak ampun. Masya Allah tuan-tuan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, hamba aku yang bangkit mendirikan malam tu, bila bertanya kamu tentang diriku, habaq kat depa, fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Kasih sayang Allah tuan-tuan melimpah ruah di malam-malam Ramadan. Kita nak bangkit malam ni terpuas-puas sebanyak-banyak boleh, kerana kita bimbang dan takut kemungkinan Ramadan ni Ramadan terakhir untuk kita. Mana nak tahu, kita pula banyak penyakit, kencing manis lah, darah tinggi lah, macam-macam serba untuk nenek duk ada. Bila-bila masa kita boleh diambil. Jadi marilah kita tuan-tuan gunakan sungguh-sungguh. Yang kedua, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan kita banyak makan ni fitnah bagi anggota. Kalau makan banyak tuan-tuan sekalian, mata mengantuk. Makan banyak nak bersembang kosong. Orang makan banyak ni nak kira main handphone dia tak henti. Mayang tarawih tuan-tuan tak dapat kelazatan. Kerajaan negeri Perak arahkan tarawih di Perak buat 20. Sampai 8 dah reda masjid tu, lari habis. 3 yang tua-tua. Lari habis 3. Allah Rabbi ya Karim. Tuan baca Quran banyak tuan. Quran baca, bangun malam, kita buat ibadat, berdoa, doa makbul. Doa tuan-tuan makbul. Allah akan makbulkan doa-doa kita. Masya Allah. Jadi bila kita makan sikit, bukanlah sikit macam mana, makan ala kadar, macam biasa aja kita makan, maka anggota kita dia seronok nak buat ibadat, kan? Mata kita seronok nak tengok Quran.
Lidah kita seronok nak berzikir. Nah, kaki kita seronok nak berjalan pergi makna ke masjid dan sebagainya. Itu dia. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, bahwasanya dengan kita kurangkan makan tadi membawa kita boleh memahami ilmu dengan makna dengan mudah sekali. Sebab tu budak-budak hafal Quran tahfiz ni dia makan tak banyak. Kita pastikan makanan yang dihidang budak-budak tu pertama halal. Makan ala kadar, insya-Allah. Kita tengok budak tu mudah menghafal. Ilmu mudah dia faham. Orang yang makan banyak ni payah tuan. Orang yang makan banyak dia keluar masuk jamban. Orang makan sikit dia keluar masuk masjid. Yang kita ni keluar masuk jamban. Tak lagi nak berak, lagi nak terkentut, lagi nak terkencing. Dia banyak makan, masya-Allah. Tidak. Dengan kita jaga makanan kita ni, makan ala kadar, insya-Allah tuan-tuan kita boleh banyak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan akhirat. Kalau kita cari dunia kelazatan untuk mendapat kelazatan makan dan minum semata-mata, kita takkan dapat kelazatan akhirat. Kelazatan ibadat kita tak dapat, kemanisan ibadat tak dapat. Berarti Imam Ghazali kata, dengan banyak makan tiada manis dalam ibadat. Halawatul ibadah, kemanisan ibadat. Ibadat tu rasa manis, rasa sedap bagi mereka yang tidak menggunakan atau memakan makanan dengan banyak sekali. Mudah-mudahan yang pentingnya tuan-tuan, apa yang kita nak supaya Ramadan ni melahirkan kita sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ibadat Ramadan kamu tu melahirkan kamu sebagai insan takwa. Orang tanya kepada Imam Mujahid, apa takwa? Imam Mujahid kata, at-taqwa huwa ayyuta'a fala yu'sa, wa ayyuzkara fala yunsa, wa ayyushkara fala yukfara. Takwa memberi erti bahawasanya Allah Ta'ala ditaati, tidak diderhakai. Allah Ta'ala diingati, tidak dilupai. Allah Ta'ala sentiasa disyukur akan nikmatnya, tidak dikufur akan nikmatnya. Artinya orang yang bertakwa sentiasa taat dan patuh perintah Allah, mengerjakan perintah Allah, melarang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, umat Islam ni bolehlah kita bagikan kepada 3 jenis, 3 kumpulan. Kita masuk mana apa kita tak tahulah. Mudah-mudahan. Yang pertama tuan-tuan, apa Tuhan suruh semua dia buat. Apa Tuhan larang dia tinggal. Ni orang takwa. Mana sepenuh masa hidup dia sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang sebut dia Islam full time. Islam sepenuh masa. Setengah orang pula tuan-tuan, dia ni masa ibadat cantik. Mayang subuh orang boleh pakai baju putih, teluk belanga, kain putih dengan lebay dia. Lepas semayang tuan-tuan, dia tukar uniform, pakai seluar pendek, dia jogging. Dia jogging rata cerok tu, pergi sampai ke belah batas balik mah. Kalau dia pergi Pulau Pangkok, dia pakai spender, duduk tepi laut. Dia jadi belalang tuan-tuan. Belalang, bendang ni, musim menanam dia hijau, musim menuai dia kuning. Dia boleh berubah color. Di masjid cantik, jogging seluar pendek, tepi laut pakai spender. Jenis tu pun ada kan. Dia tu panggil Islam part time. Yang Tuhan suruh dia buat, yang Tuhan larang pun dia buat. Tuhan suruh semayang dia semayang, Tuhan larang tutup aurat, buka aurat dia buka. Tuhan suruh pun dia buat, Tuhan larang pun dia buat. Tu golongan kedua, dia panggil Islam part time. Yang ketiga ni, yang Tuhan suruh pun tak buat, yang Tuhan larang pun tak buat. Bagus mat tu orang tahu, budak tu bagus. Minum arak dak, judi dak, isap rokok dak, dadah dak, sembahyang pun dak. Yang tu dak semua pula dah. Kita nak jadi insan yang bertakwa, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi
Fahamlah kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita ni makna kata berada di ujung apa? Di ujung-ujung makna kata Ramadan ni. Ini dia. Apa nama, di ujung-ujung ni makna kata kita nak kita pun nampak kita ni kan memanglah akhir zaman, memang orang ramai, banyak orang meninggalkan ibadat, tapi kita cuba nak buat sungguh-sungguh cara yang sempurna. Di soalan yang sampai kat saya, kita ada kena nak bangkit tahajud tu kena tidur dulu. Yang tu yang terbaiknya. No? Kita yang sebaiknya kita tidur, kita bangkit lepas tarawih tu, kita balik rumah, kita tidur. Kita bangkit, kita tak mau kita mesti kita bangkit kan lah, bangkit makan sok kan lah. Kita bangkit makan sok. Tuan-tuan tak payah bangkit awal-awal sangat. Tuan-tuan bangkit lebih kurang kita sok, kita kata pukul 5.30 lah kita makan sok kan. Kita bangkit pukul 5, pukul 4.30. Kan? Tapi kena steady je. Steady kita bangkit tu, kita buat tiap-tiap malam kita buat. Kita bangkit apa nama puasa siang ni. Di siang hari kita puasa tu kena jaga. Puasa bukan sangat kita puasa makan, puasa mata jangan tengok benda maksiat. Telinga kita jaga pada tengok-tengok maksiat, mulut kita jangan mengumpat. Kan? Kita jaga pelihara anggota-anggota kita ni, tangan, kaki kita, semua kita jaga. Batu belah malam pula tuan-tuan sekalian, kita mai semayang berjamaah, semayang maghrib, semayang isya, buat semayang tarawih. Kalau ada orang tadarus Quran, kita baca Quran, balik tidur. Lagi kita bangkit pukul 4, 4.30 kita bangkit pula semayang tahajud. Masa tuan-tuan nak bangkit tu, pakat betul orang rumah ni jangan duk sibuk-sibuk sangatlah. Kita nak apa, gulai ke apa-apa lauk-lauk yang buka puasa tak habis tu kita perangat sudah. Jangan duk korek banyak sangat. Tapi nasi tuan-tuan, nasi dia kena nasi baru lah. Nasi sejuk gedi makan tak lalu tok. Nasi kena panas lah. Tuan-tuan belilah, tuan-tuan suami isteri dua orang beli periuk rice cooker. Periuk nasi tu yang kecil tu. Kan? Basuh-basuh beras, buah ayak semua cukup. Petik suis kat dinding, petik suis kat periuk tu. Makit tidur. Nak sembahyang tahajud tu basuh beras dulu. Basuh beras apa semua, buah yang petik suis tu petik. Hampa jangan duk petik kat dinding saja. Kat periuk tu kena petik sabar. Pastikan dia menyala. Apa tu apa sembahyang lah, tahajud apa sembahyang lah. Lagi pukul 5.30 kan? Tuan-tuan nak makan sahur, nasi dah sedia masak. Ni tak petik suis. Empat tak masak tu. Tapi biasalah tuan-tuan, bila tuan-tuan makan sok kan, nak bagi lalu kena makan telur masin lah. Betul tuan, saya cerita macam ni tuan, cerita telur masin. Saya 3 kali tuan-tuan saya buat telur masin, rugi kan. Pasal apa? Saya nak buat macam mereka buat. Kita balut telur masin tu, telur itik kita balut tuan-tuan dengan selut merah. Kita blender dia bagi halus, kita goreng dengan garam, kita balut. Buah ayak sikit kita balut. Lepas tu kita golek dengan sekam padi hitam. Masalah dia tuan-tuan, kalau telur tu kita basuh dulu baru balut, telur tu busuk. Itu masalah dia. Tak basuh, tak busuk. Tak basuh. Allah, telur itik hampa tengok berlomboh. Aku tak tahu lah, berlomboh. Lepas tu taik tu pula gaul sekali dengan garam lah, dengan tanah merah lah. Lada tuan. Saya rugi banyak tuan. Sampailah satu hari tuan-tuan, saya balik rumah mentua saya di Tanjung Karang. Saya mentua ramai. Tanjung Karang ada, di Sabah ada. Dia Lustang pada tapi matilah Pak Mentua Lustang. Yang Kemboja pun ada. Anak saya banyak lah, 25 orang. Yang tinggal mati 2 orang, tinggal 25, semua 27.
Jadi tuan sekalian, saya makan sate Tanjung Karang. Masa nak bayar tu, saya tengok dalam plastik dia buat ayam, kemudian ada telur. Saya tanya apa dia? Dia kata telur mesin. Saya beli sebungkus balik. Mula saya fikir, orang tua kita dulu di kampung-kampung buat telur mesin pakai jeruk. Saya try proses pula pakai jeruk. Nampak alhamdulillah tuan, sampai sekarang elok. Jadi tu yang saya buat telur mesin tu pakai jeruk. Jeruk ni dia beza dengan balut. Satu yang perkara tuan. Pertama bersih. Kita basuh lu cuci, kita jeruk. Yang kedua, yang putih dia tu, kalau yang jeruk dia lembut. Kalau yang balut tu dia keras sikit. Itulah beza dia. Tapi kalau tuan-tuan tengok telur mesin tu, dia ada tarikh. Atas tutup dia tu ada tarikh. Tarikh kita buat. Tuan-tuan campur 14 hari. Ambil sebiji rasa, tengok rebus rasa. Kalau dah cukup elok, tuan-tuan buang ayak. Buang ayak dia, simpan peti air. Setahun pun boleh makan. Macam malam ni dah matang dah, boleh makan dah. Kalau hampa beli sekali lagi, buang ayak, hampa nak makan bulan puasa besok pun boleh. Buh dalam peti air. Jangan buh yang beku tu. Buh yang bawah, yang buh sayur. InsyaAllah tuan-tuan boleh makan. Kita makan pun puas hati. Sebab apa? Pasal dia bersih. Kan? Kita makan benda yang bersih. Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Kita boleh buat mengerjakan amal soleh. Jadi sekarang ni tuan-tuan, boleh dikatakan saya tengok di Pulau Pinang ni banyak. Saya ambil mi sanggui Sungai Dua, buat payang. Mi pun ada orang Islam buat. Bihun pun ada. Kotiau pun ada. Tadi saya pergi tengok dia buat tu tokuang pun dah ada. Tuan-tuan pastikan tuan-tuan belilah makanan orang Islam, supaya memastikan supaya kita boleh bangun malam. Dan akhir sekali tuan-tuan, saya nak cerita kat tuan-tuan, cara tuan-tuan nak bangkit malam. Dia ada 3 pasal. Tuan-tuan try pada law ni. Law ni kena latih dah. Tuan-tuan latih. Pasal yang pertama dipanggil pasal paksa. Pasal paksa. Tuan-tuan paksa diri tuan-tuan. Nak bangkit berapa? Nak bangkit pukul 5 pagi, 4:30 pagi. Boleh? Tuan-tuan pasang jam loceng. Tapi jam loceng tu tuan-tuan pasang, jangan letak ujung kepala. Bila dia bising pring, tuan-tuan tampak dah, dia diam hampa lena. Letak jauh sikit kat dinding jauh tu. Dia bising kita pergi kat dia, kita sedap, kita jaga. Ataupun tuan-tuan baca suratul Kahfi, ayat yang terakhir. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Baca ayat tu. Niat pukul berapa tuan-tuan nak bangkit? Kalau tuan-tuan niat bangkit pukul 4:30 pagi, 4:30 jaga. Tapi jangan tidur balik. Apa tidur balik terlepas subuh. Macam tu dah. Tu 2 cara, pasang jam loceng, kemudian baca ayat tu masa nak tidur. Ataupun pesan kat orang rumah. Pesan abang bangkit pukul 4:30. Gerak bangkit. Tuan-tuan bangkit tidur tu pula. Tuan-tuan kena cepat. Jangan duk pergi melengur tepi kolah tu. Hampa duk melengur, tengok buka ayat melengur tepi kolah tu. Setan mai, setan haram jadah. Dia kata, lah, kalut pergi mana? Pukul 6 pun ada tahajud. Duk kalut pergi mana? Setan pandai tuan. Ambil wudu, terus sembahyang, jangan dengar cakap dia. Tuan-tuan terus mengerjakan solat. Peringkat pertama panggil peringkat paksa. Sampai tuan-tuan 2 minggu, 3 minggu lepas tu dia jadi biasa. Dia jadi biasa. Tak payah pasang jalan loceng, dengan sendiri tuan-tuan bangkit. Masuk peringkat ketiga, tuan-tuan rasa sayang. Tuan-tuan rasa ketenangan sembahyang tahajud. Tuan-tuan ketika sujud, tuan-tuan terlalu rapat dengan Tuhan. Tuan-tuan berdoa dalam sujud, tuan-tuan rasa Tuhan dengar sungguh permintaan kita, hajat kita ni. Sampai tuan-tuan meleleh air mata, tuan-tuan dah rasa sayang nak meninggalkan tahajud. Buatlah tuan-tuan sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah bagi kita kelazatan, keseronokan dalam mengerjakan ibadat, kemanisan ibadat yang disebut
halawatul jihad, halawatul ibadah. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah bagi ilmu dia tak tahu. Tuan-tuan tengok gula. Tengok gula. Tuan-tuan kenal tak gula? Tuan-tuan kenal. Tuan-tuan makan gula. Tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan rasa manis. Tuan-tuan tahu sembahyang tahajud, kelebihan tahajud. Tuan-tuan buat setiap malam. InsyaAllah tuan-tuan akan rasa kemanisan tahajud. Ketika itu tuan-tuan tak mampu lagi nak meninggalkan sembahyang malam. Inilah anugerah Allah tuan-tuan yang amat besar kepada kita semua, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, masa kita dah cukup, insya-Allah. Jadi akhirnya sekali tuan-tuan, saya menyerulah diri saya dan tuan-tuan sekalian, doa banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk menghidupkan Ramadan ini. Yang paling penting lagi tuan-tuan, kalau kita semua orang buat macam ni tuan-tuan, hati kita lembut dengan Allah Ta'ala, dekat dengan Allah, maka kita akan bangkit sebagai umat yang bersatu padu tuan-tuan. Tak ada hasad dengki, nak kata ke orang, nak dengki ke orang, nak sombong sana sombong sini. Kita umat Islam ni tuan-tuan berpecah sama sendiri. Pasal apa? Sebab kita jauh daripada Allah Ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Orang beriman tu bersaudara. Satukan orang beriman, orang Islam ni, supaya mereka tu berdamai, bersatu padu. Tuan-tuan tengoklah tuan-tuan, orang kafir, kalimah Allah pun mereka nak guna. Bawa sampai mahkamah dah benar kalimah Allah untuk diguna pakai oleh orang bukan Islam. Saya ada fikir macam ni tuan-tuan. Kalaulah mereka buat mozaik tubuh kalimah Allah, pasang di jamban, di dapur, mereka pijak kalimah Allah tu, hang nak kata apa? Mahkamah dah lului, kita duduk berkelahi sana berkelahi sini, mereka dah masuk kalimah Allah. Hari ini mereka kata Jesus is son of the God. Jesus tu anak Tuhan. Bila kalimah Allah boleh diguna pakai, mereka akan tuan-tuan, mereka akan tulis nanti, tuan-tuan tengoklah, Jesus is the son of the Allah, of Allah. Jesus ni anak Allah. Mana kita nak letak muka kita tuan-tuan? Sebab itu kita janganlah bergaduh, berkelahi, bekerjasama antara satu sama lain. Kita kena tolong menolong, kerana tiap-tiap kita ni ada kelemahan, ada kekurangan. Seorang lumpuh, seorang buta, nak pergi kepala batas. Yang buta ni seorang-seorang pergi sampai tak? Tak sampai tuan-tuan. Duk tolak pergi, duk pakai tongkat di bila nak sampai. Dia tak? Yang lumpuh pun tak sampai, nak jalan pun tak boleh. Tapi kalau pakat elok boleh tak? Pakat elok. Pakat elok-elok. Lah ni lumpuh kata dekat buta, mai kita pakat elok-elok. Hang kaki kuat, mata tak nampak. Tapi aku mata nampak, kaki tak kuat. Hang kokoh aku. Si buta ni kokoh. Tahu kokoh? Hampa kokoh tak tahu. Hang kokoh aku nak bak hang kiri kanan depan belakang apa semua. Maka si lumpuh, si buta ni kokoh si lumpuh. Si lumpuh abanglah kiri kanan sampai nak ke belah batas. Matlamat sama, buta pun nak pergi ke belah batas, lumpuh pun nak pergi ke belah batas. Pakat elok sampai erat. Kalau masing-masing sampai erat, tak sampai. Macam itulah kita. Masing-masing ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau kita pergi sendiri, tak berjaya tuan. Kita kena pakat elok-elok. Dia berkata tu dua ni tiga. Tiga pun boleh. Apa tengok cerita Doremi? Saya bukan tengok orang cerita kat saya. Doremi ni depa nak bebaskan puteri si bujur sirih. Ditawan oleh penyangak dan penyamun. Apa kelebihan do? Do ni dia ada tikar terbang. Re ni dia ada teropong ajaib. Mi dia ada bangsi lah, bangsi. Siapa dengar bangsi itu pengsan mati. Tiga-tiga ni naiklah tikar terbang. Yang si Re ni teropong mana? Tak mana dia sembunyikan puteri si bujur sirih. Dia nampak lah tak mana dia letak. Sampai situ, Mi ni duk Mi bangsi.
Yang jaga puteri itu pensan, tidur habis semua. Dapat daripada selamatkan puteri si Bujur Sirih. Bila dah puteri dapat diselamatkan, bertengkar tiga-tiga ni. Kata kerana akulah kita selamatkan puteri si Bujur Sirih. Maka kata Ray, kalau aku tak ada teropong sakti, macam mana nak tahu tak mana dia simpan? Akulah yang membebaskan dia. Kata pula Mi, kalau tak ada bangsi ajaib ni, macam mana nak ambil balik? Maknanya tiga-tiga ni pakat elok. Jadi sampailah ketika dan masanya orang Islam, tuan-tuan, orang Melayu Islam, makna kata buang hasad dengki, buang makna kata perangai-perangai tak elok. Kita bersatu padu untuk makna kata mempunyai satu matlamat, menyelamatkan bangsa kita, agama kita dan negara kita tercinta. Inilah negara kita, tak ada negara lain dah. Sinilah kita hidup, sinilah kita mati. Waktu kita wajib jaga. Nak jaga ni tuan-tuan insya-Allah memerlukan hati yang jujur, hati yang suci, dapat kita bersihkan insya-Allah sepanjang Ramadan yang penuh berkat ini. Mudah-mudahan kita lahir lepas Ramadan sebagai satu umat yang makna kata bersatu padu dan kuat menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi macam itulah tuan-tuan, barang-barang yang saya bawa tu ada telur masin, tuan-tuan boleh beli untuk bantu saya. Tadi kawan kita Sungai Petani, dia tolong pergi cari pembeli-pembeli, dia panggil saya untuk hantar. Dia beli 65 balang orang Sungai Petani. Malam ni ada lagi tuan-tuan, ada 5 trek tu lebih kurang 40 biji, 40 balang lagi ada. Tuan-tuan bolehlah siapa yang berhajat insya-Allah. Kita juga ada bawa tuan-tuan buah hulu. Banyak buah hulu kita bawa. Dia berkata Ustaz Siddiq ni ceramah keras. Buah hulu dia lembut. Apa tak percaya apa makan tengok. Ceramah lah keras tapi buah hulu lembut. Kalau buah hulu keras apa nak makan? Keras ke batu. Yang paling akhir tuan-tuan, saya ni sebenarnya ada tanah. Bukan tanah saya, tanah pesaka pak saya, ditinggalkan tanah 2 relung, 2 ekar. Orang jumpa saya nak beli 2 juta tuan. Tanah tu tepi laut, di Teluk Nipah Pulau Pangkok. Kalau tuan-tuan pergi Pulau Pangkok, antara pantai yang cantik pantai Teluk Nipah lah, orang berkelah cukup ramai. Tanah tu tepi laut. Saya bincang adik-beradik saya 5 orang. Bincang elok-elok, saya kata kita jual duit habis juga. Hei tuan-tuan jangan buat pasal. 5 beradik 2 juta, seorang 400,000. Hei setengah juta dekat Hei kalau tak kuat tuan-tuan, hei saya duit Bincang. Saya nak buat pondok, nak buat tahfiz. Pengajian pondok dan tahfiz di Pulau Pangkok. Kak saya kata elok dik, eloklah kak. Kan? Adik saya seorang tuan-tuan duduk di pondok Cegak, dia meninggal dah. Tinggal anak-anak dia. Anak dia bagi saya Pak Cak. Dia cerita kat anak dia, elok Pak Cak, eloklah kami, dia berkata. Alhamdulillah. Seorang adik saya tuan-tuan, dia polis baru pencen. Dia duduk dekat Sungai Pinang. Sungai Pinang balik pulau. Kuala Sungai Pinang. Alah bang, dia kata, aku ada rumah dah. Pencen pun ada. Makan ada, dia kata. Tak eloklah tu buat untuk mak, untuk pak. Adik-beradik semua setuju tuan-tuan. Saya pun mulalah mengorak langkah tuan-tuan, buat tanah tu. Sekarang ni tengah duk membangun lah. Kita tambak tanah saja tuan-tuan dah habis 70,000. Dan kita beli barang-barang buat semua ni, dah makan belanja tuan-tuan sekalian dah 200,000. Sana barang-barang mahal. Duk Pulau Pangkok bersih mahal, simen mahal, pasir mahal, bata semua mahal pada daratan ni. Dah habis 200,000. Kemudian tuan-tuan sekalian, kemarin ni tukang telefon saya. Dia kata, Abang Dik, dia panggil saya Abang Dik. Abang Dik masuk nak 30,000. Dia minta 40, saya masuk. Minta 30, saya masuk. Nak bayar gaji, beli barang-barang, hardware, bayar gaji pekerja. Kemarin ni, dia kata, Abang Dik, masuklah 30,000. Dia kata, insya-Allah lah. Duit tu ada, lebih tak cukup. Tu yang malah dikutip drama tu. Tang duit tak gaduh sangat tuan. Tanda duit tak masuk, tangan dia gatal. Tangan saya malah dia gatal, duit tak masuk lah tu. Tapi setakat ni insya-Allah lah dia mengalir elok lah. Jadi bulan Syakban ni bulan yang mulia tuan-tuan. Sama-sama kita makna kata yang berkemampuan
untuk berwakaf khusus untuk bina ni lah di Pulau Pangkok ni. Tuan-tuan kalau pergi Pulau Pangkok, naik di JT tu kan, JT Pangkok tu, sana taksi semua pakai van. Tuan-tuan habaq cari driver Melayu, kata nak pergi Teluk Nipah. Sampai Teluk Nipah tuan-tuan kata nak pergi Pondok Ustaz Siddiq. Semua driver tahu. Dekat je dengan pantai. Cantik pantai tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sedekah ni dinamakan oleh Nabi sedekatun jariyah. Maksud sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir. Macam air sungai tu dia mengalir. Dia akan cari tanah-tanah rendah. Jadi sedekah kita tuan-tuan, wakaf kita, dan kata sedekah jariyah, sedekatun jariyah tu ni, kita mati di mana pun kubur kita, maka wakaf tu akan pergi cari kita di mana kita berada. Selagi bangunan itu digunakan untuk orang hafal Quran, mengaji pondok, sembahyang berjamaah, buat kebajikan, maka selama itulah tuan-tuan sekalian, sedekah kita tu mengalir pergi sampai kat kita. Di malam ni kalau tuan-tuan berhajat, saya amat syukur dan berterima kasihlah pada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan menjadi kenyataan. Saya target kita kalau boleh tahun depan kita nak operasi lah, nak mula ambil pelajar insya-Allah. Tapi saya keraskan untuk orang Pulau Pangkok sajalah. Pasal apa, di luar ni banyak ada, tapi ada pondok ada. Kami di Perak pondok korang tuan-tuan. Yang banyak pondok derian. Pondok derian, pondok polis, pondok tunggu bas, pondok telefon, pondok mengaji tak apa ada. Itu yang kita nak buat, pondok tahfiz dan sebagainya. Akhir sekali saya ucap terima kasih banyak-banyaklah kepada pengurusi dan seluruh jawatankuasa masjid yang malam ni memberi ruang pada saya untuk menyampaikan sedikit nasihat yang berkaitan dengan kedatangan Ramadan yang penuh barakah ini. Wallahu a'lam, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik. Fasiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'ha binurikal ladzi la yaqbuhu asyrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahya bima'rifatik wa mital syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Da'wahum fiha subhanakallah wa hayatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillah bil alamin.